Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bismillahil kahfi, bismillahis syafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tankhalu bil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul hawatim wa istasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bertemu di Ramadan yang penuh barakah dan mulia ini. Setahun sekali Allah kurniakan kepada hamba-Nya bulan yang penuh barakat, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap insan yang beragama Islam. Alhamdulillah, pada hari ini, kali ini saya diberi peluang untuk berkongsi ilmu, yang mana ilmu itu adalah milik Allah. Daripada Allah datangnya ilmu itu, dan kita serahkan kepada hamba-Nya, dan kita kongsikan bersama-sama agar ia tidak luput atau agar ia tidak terhenti di situ saja. Dan ilmu ini juga adalah salah satu daripada tuntutan untuk disebarluaskan, untuk kita berpesan-pesan dengan kesabaran dan pesan-pesan dengan kesungguhan, kerana ianya akan merupakan satu ganjaran ataupun simpanan akhirat kita. Apabila kita mati kelak, ilmu yang bermanfaat itulah akan membantu kita semasa kita berada di alam barzah maupun di akhirat kelak. Tiga yang kita tahu: ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan, pahala sedekah yang kita zahirkan. Jadi pada hari ini ingin saya berkongsi tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu nilai kepimpinan membentuk insan holistik. Lahirnya kita di dunia ini adalah merupakan insan yang terpilih. Kalau saya nak menceritakan kisah bagaimana pembentukan kita sebagai manusia yang bermula daripada alam di syurga yang bakal dilahirkan di dunia, berada di alam rahim, menjadi bayi, dan hinggalah kita menjadi seorang yang dewasa yang diberi akal dan fikiran untuk menjadi pemimpin kepada orang yang dipimpin, sama ada kita sebagai seorang ayah, pemimpin masyarakat, dan pemimpin negara. Kerana dari situlah, dari pemimpinlah, maka akan lahirnya masyarakat yang holistik, yang mana subjek ini ataupun topik ini memang bertepatan dengan kemahiran yang saya ada, iaitu gelagat organisasi. Baik, sempena Ramadan yang penuh barakah ini, saya akan mengupas sedikit bagaimana pembentukan kepimpinan yang sebenar dari sudut keislaman hinggalah kepada konservatif ataupun
apa yang kita pelajari melalui akademik. Pertama sekali, sebagaimana saya maklum tadi, lahirnya seorang manusia yang berasal daripada segumpal darah, daripada benih seorang lelaki dan dicantumkan di dalam ovari seorang wanita, berjuta-juta benih dikeluarkan dan hanya satu yang terpilih untuk menjadi bayi di alam rahim. Betapa bertuahnya kita hari ini yang lahir ke dunia ini adalah insan-insan yang terpilih daripada berjuta benih. Namun demikian, untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah satu perkara yang mudah. Apabila kita lahir saja ke dunia, daripada asal ibu bapa kita membentuk kita menjadi seorang insan yang mana manusia itu diberi akal dan hati. Kemudian membentuk kita ataupun mencorak kita kepada tingkah laku atau tabiat yang mana yang dipilih. Manakala tangan-tangan kita adalah perbuatan yang sentiasa dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesudah kita meninggal atau sesudah kita mati atau semasa kita berada di akhirat nanti. Baik, untuk bicara kali ini saya akan menekankan kepada 4 perkara untuk kita menjadi kepimpinan yang boleh membentuk insan holistik. Pertama sekali adalah akal. Kemudian hati. Ketiga, tabiat atau tingkah laku, iaitu heart. Dan keempat, tangan, iaitu hand. Iaitu 4 hand. 4 H. 4 H. Akal, heart, hati, akal, head, hati, heart, tabiat, tingkah laku, habit, dan tangan kita, hand. Okey, bagaimana yang dikatakan akal itu atau fikiran itu membentuk seorang insan, membentuk seorang pemimpin? Baik, dari segi agama ataupun dari segi sudut Islam, orang yang tidak berfikir itu hukumnya berdosa. Orang yang tak nak berfikir, singkat pendek pemikirannya, fikir fras, nak bunuh diri, fikir kecewa, buat sesuatu yang merugikan diri, mengambil dadah dan sebagainya, kesannya berdosa. Kerana mereka tidak berfikir dengan akal fikiran yang Allah bagi itu, tidak berfikir secara normal, secara positif, always negatif. Jadi bagaimana kita nak memperkuatkan akal fikiran kita? Surah Az-Zumar ayat 21, Allah berfirman, sesungguhnya pada demikian itu ada pelajaran untuk orang yang memilih albab. Albab artinya adalah akal. Ada pertikaian ulama, cendekiawan mengatakan akal dan hati ini ada persamaan. Dan pendapat yang benar adalah akal juga berhubungan dengan otak. Melalui Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaidi mengatakan para ulama berbeza pendapat tentang akal. Apakah di otak atau di hati? Pendapat ada mengatakan akal adalah di hati. Namun ketika hati sedang memahami dan mentafsirkan sesuatu, ia akan berhubung dengan otak, iaitu akal fikiran di kepala kita. Baik. Antara dua H ni, iaitu head and heart. Sebenarnya hati kena rawat untuk membentuk akal yang sempurna. Iaitu rawatan dia apa? Dengan iman. Sebagaimana yang telah diajar sejak kita lahir sebagai seorang Islam. Iman, apa itu iman? Kekuatan dalaman dan luaran kita. Kita kena penuhkan dengan kasih sayang.
Jika tak dapat dengan manusia, saya cari dengan Allah. Itu sebab kita sentiasa diajar, sentiasa dididik supaya kuatkan iman, teguhkan iman, tingkatkan iman. Manusia percaya kepada dua perkara. Setelah kita beriman, kita biasanya manusia ni akan kembali kepada rahmat Allah. Rahmat dalam erti kata lain, luck, ataupun sama ada orang tu untung ataupun orang tu rugi. Setiap manusia dilahirkan berbeza-beza. Ada miskin, ada kaya, ada cerdik, ada kurang cerdik. Tetapi Allah tetap memberi akal yang sama. Terpulang pada kita untuk berfikir. Untuk mendapat luck tadi ataupun rahmat, bagaimana? Keberkatan. Dengan keberkatan hidup itulah menampakkan atau kita boleh melihat ciri-ciri seorang beriman. Kalau keimanan dia tinggi, sentiasa redha, berdoa dan sentiasa beramal soleh, khususnya di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, kita sentiasa diberi peluang dan ruang. Banyak hadis-hadis kita dengar, banyak cendekiawan agamawan memberitahu bahawa bulan Ramadan ini bulan yang penuh barakah. Mengapa kita tidak mengambil peluang ini untuk kita beribadah dengan bersungguh-sungguh, melakukan sembahyang-sembahyang taubat, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, kerana pintu rahmat terbuka, pintu langit terbuka di bulan Ramadan ini. Ambillah peluang ini untuk mendapat rahmat dan mendapat keberkatan. Kita jangan salahkan sesiapa kalau kita tidak mendapat keuntungan, kita tidak berjaya, kerana kita tidak berusaha, tidak menggunakan akal untuk kita berusaha. Baik, bercerita tentang rahmat dan berkat tadi, sebenarnya saya katakan tadi, takdir daripada Allah itu tidak sama seperti tuah dan sebagainya, ataupun luck, ataupun keuntungan. Kita beribadah, lihat balik, semak balik cara kita berdoa, cara kita beribadah, kita cambahkan dia dengan kebaikan-kebaikan, melalui perbuatan kita, iaitu habit. H yang ketiga, H yang ketiga tadi akan menggambarkan bagaimana seseorang itu dibentuk melalui akal, fikiran, pendidikan akal, pendidikan hati, kalbu. Macam mana nak mendapat keberkatan. Kita belajar lagi. Jangan untuk meningkatkan kebaikan tingkah laku kita, membagai tingkah laku dan tabiat kita, kita perlu belajar cara beradab. Sebab dengan adab ni tadi akan membentuk akal dan hati kita yang sempurna. Kalau kita tak mencari ilmu, bagaimana ilmu tu nak datang dengan kita? Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak memperoleh ilmu baru? Daripada kita melihat telefon bimbit, perkara-perkara TikTok yang tidak berfaedah, ada baiknya kita pasang kat telinga kita ceramah-ceramah agama, nasihat-nasihat yang memberi manfaat kepada kita, dan seterusnya memberi manfaat kepada masyarakat kita. Jadi apa yang saya bincangkan tadi ini adalah mengenai individu, macam mana kita lahir jadi seorang insan dan akhirnya kita akan menjadi pemimpin satu hari nanti. Jadi mengapa Islam suruh kita bersolat, berzikir, berulang-ulang kali solatlah, berpuasa. Daripada kecil sampailah sekarang ni kita tak habis-habis, tak dengan nasihat, tak sudah-sudah dengan pengingatan. Masuk saja Isra Mi'raj, cerita tentang Isra Mi'raj, ada 7 lapisan bumi, apa yang Nabi dapat, apa yang kita diperintahkan. Masuk saja bulan Ramadan, apa yang perlu kita buat. Daripada kita kecil sampailah kita dewasa sekarang.
Kenapa kita perlu sembahyang? Tak sudah-sudah sampailah hari ini. Sebenarnya sembahyang itu untuk mengingati aku. Allah kata, firman Allah, sembahyang itu untuk mengingati aku. Bukan kita untuk kemahiran. Mengingati aku tu apa maksudnya? Kerana itulah akan membentuk tabiat baiknya seseorang itu. Mengingati Allah, akan perintah-perintahnya, akan larangan-larangannya. Maka lahirlah pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang tahu halal dan haram, pemimpin yang tahu yang mana baik, yang mana batil. Maka akan lahirlah insan holistik di masyarakat kita suatu hari nanti. Okey. Sebenarnya saya sebut tadi, hati yang tidak ada kasih sayang akan mudah timbul kebencian. Okey. Bila kita bersembahyang, Allah perintahkan supaya untuk mengingati dia. Allah arahkan manusia supaya berkasih sayang. Dah pasti kita akan lupakan sifat atau tingkah laku atau habit kebencian. Dalam sebuah keluarga, kita membenci satu sama lain. Semuanya akan menimbulkan bibit-bibit tidak kesepakatan di dalam masyarakat kita. Kita tidak akan dapat membentuk insan yang holistik sekiranya masyarakat kita sentiasa bercakaran. Antara kita dalam satu bilik, student tidak sehaluan, ada yang kurang rajin nak mengemas, ada yang rajin, ada pula pertembungan pendapat, tidak sekata. Semua ini adalah mengakibatkan ciri-ciri yang tidak sehaluan, akan menimbulkan kebencian. Kalau boleh, habit yang sebegitu rupa kita tolak ke tepi. Kita buangkan sifat kebencian dan kita ambil sifat dan habit berkasih sayang. Berkasih sayang bukan hanya manusia saja, kepada Allah pun, kepada rasul-rasul. Kita baca riwayat, kita baca kitab-kitab yang bermanfaat bagi kita, yang boleh membimbing, membentuk rohani kita, membentuk akal dan fikiran kita. Dan saya ingin sebelum akhirnya bukan tazkirah, perkongsian ini, saya akan sentuh tentang tingkah laku ataupun gelagat manusia kepada organisasi nanti selepas ini, sebab perbincangan ada kaitan dengan agama sikit. Kemudian jadi ingin saya menarik perhatian satu kisah menceritakan tentang macam mana Allah melihat hati seseorang. Dia bukan melihat rupa bentuk, rupa paras, miskinnya kita, kayanya kita, tidak. Satu kisah iaitu seorang jemaah, saya sebut Masjid Al-Hidayah Sungai Beban, Kuala Terang, iaitu dekat Pantai Remis. Pak Din nama dia. Ini kisah benar. Tugas dia atau kerja dia tukang potong kayu bakar je. Tapi sampingannya dia jadi tukang masak di sebuah masjid. Di masjid itulah yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kematian dia pada 27 Ramadan di malam Jumaat, sedang bersembahyang berjemaah Isyak, sedang sujud, dia pergi menghadap Ilahi. Cuba kita bayangkan bagaimana, apakah tingkah laku dia, apakah perbuatan dia, bagaimana akal dan fikiran digunakan, tangan mereka iaitu hand dia yang digunakan untuk kudrat berjemaah atau menjadi ahli jemaah masjid itu. Dia menjadi tukang masak. Tukang masak kerja dia. Orang tanya, Pak Din, cukup tak duit ni? Cukup, tak cukup, saya akan tambah. Itulah keikhlasan hati dia. Saya dapat ni daripada YouTube. Ada seorang ustaz tu menceritakan kisah benar. Dia pun dapat kisah tu daripada kisah benar juga, daripada imam masjid itu sendiri. Pak Din ni orang yang tidak berkira. Dia minta rahsiakan api dan air, dia bayar masjid itu. Kita bayangkan macam mana keikhlasan dia. Itulah apa yang dikatakan, Allah tidak ukur zahiriah kita, sebaliknya Allah ukur apa yang di hati kita.
Ya, Allah tidak memandang kita sama kaya, miskin, buruk, cantik, handsome, tidak. Tetapi Allah pandang hati kita. Inilah satu contoh yang mana habit, yang mana hati, keikhlasan hati, akal fikiran dia menghambakan diri kepada Allah dan masyarakat, dan akhirnya Allah pilih dia antara orang yang teristimewa sekali, meninggal di malam Jumaat 27 Ramadan, sedang sujud semasa solat Isyak berjemaah. Difahamkan semasa jenazah ini disembayangkan, penuh melempah, masjid penuh sehingga ke jalan raya. Masya Allah. Ini salah satu contoh. Kita patut cemburu dengan keadaan ini, cemburu dengan orang macam ini. Okey, jadi kesimpulannya, bila saya sebut tentang akal, hati, habit atau tingkah laku, dan hand, tangan kita ni, semuanya apa yang kita buat adalah berdasarkan kepada hati dan akal kita. Baik hati dan baik akal fikiran kita, maka habit kita ataupun tingkah laku kita dan perbuatan kita, tangan kita ni akan mudah memilih benda-benda yang baik dan bermanfaat serta berfaedah. Okey. Untuk direlatekan dengan nilai kepimpinan bentuk insan holistik, saya dah mengupas sedikit sebanyak tentang bagaimana akal, hati, habit ataupun tingkah laku serta tangan-tangan kita ni membentuk diri kita. Dan saya nak huraikan atau saya lanjutkan lagi perbincangan ini, bagaimana seseorang itu dipilih oleh masyarakat. Bagaimana boleh membentuk seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin. Baik. Dia ada 3 kategori. Pertama sekali, peringkat-peringkat pembentukan macam mana nak ke masyarakat yang holistik, insan holistik. Pertama sekali, kita ni manusia. Kita dipilih oleh Allah antara orang yang bertuah, antara intan-intan yang terpilih. Para pelajar di sini. Bayangkan, daripada berpuluh ribu orang yang ingin memasuki UPNM, ingin belajar di UPNM, ingin menjadi pegawai kadet, ingin menjadi student, dipilih secara detail, secara sistematik, sehingga kan akhirnya tuan-tuan atau adik-adik semua dapat belajar di sini. Itu yang dikatakan intan-intan terpilih. Nak berbanding orang yang tidak dapat, orang yang tidak berjaya. Pembentukan individu di sini, adik-adik bayangkan macam mana kita membentuk you untuk menjadi seorang pemimpin. Kita mengenepikan sikap, sifat, tabiat, habit yang buruk yang dibawa dari kampung, daripada tempat kelahiran kita, dan menjadi pelajar UPNM yang penuh berintegriti, bermaruah. Kemudian kita didik pelajar-pelajar UPNM ini menjadi seorang pemimpin kumpulan. Kalau kita tengok, ada kelas-kelas ataupun kelompok-kelompok untuk kita latih menjadi pemimpin di masjid ini. Kita latih supaya pelajar-pelajar UPNM boleh berkhutbah, menjadi imam. Itu semata-mata untuk membentuk diri supaya habit memimpin masyarakat suatu hari nanti akan menjadi biasa bagi pelajar-pelajar UPNM. Di sini pembentukan adalah pembentukan yang bercorak kepimpinan kumpulan. Apabila adik-adik, student-student semua dilatih bagaimana membentuk atau memimpin kumpulan, dan apabila adik-adik berjaya graduate daripada UPNM nanti, maka pelajar-pelajar semua akan memilih bidang pekerjaan masing-masing mengikut jurusan masing-masing. Di situ pelajar-pelajar akan terdedah dengan organisasi yang baru, perkara-perkara yang baru. Tapi percayalah, apa yang dibentuk di sini daripada individu kepada kumpulan, dan akhirnya bila pelajar-pelajar di sini keluar menjadi pemimpin organisasi, itulah yang akan kita gunakan
kita guna pakai untuk kita membentuk, daripada membentukkan kumpulan tadi kepada membentuk masyarakat dan organisasi yang pelajar-pelajar ceburi. Sebagai seorang tentera, sebagai contoh, daripada civilian ataupun awam nak ditukar menjadi sebagai tentera, penuh disiplin, sukar peringkat awal, tetapi lama kelamaan telah menjadi biasa dan akan diadaptasikan gaya seorang tentera itu ataupun kehidupan seorang tentera itu di dalam diri individu. Kemudian kita latih untuk menjadi hidup di dalam masyarakat, kelompok-kelompok kecil, section, platoon, company, battalion, brigade, kepada peringkat lebih tinggi lagi, division, kepada peringkat lebih tinggi lagi, corps masing-masing, iaitu darat, udara dan laut. Bayangkan bagaimana kita nak membentuk insan, seorang insan yang pada asalnya daripada awam menjadi seorang tentera dan hinggalah ke peringkat kenaikan pangkat yang lebih tinggi menjadi seorang jeneral yang bakal memimpin ketumbukan mengikut corps masing-masing. Jadi daripada awal, individu, kumpulan kepada organisasi, jika betul jalan, jika betul coraknya, jika betul apa yang diterapkan daripada peringkat awal, iaitu menggunakan akal, fikiran, pembentukan gelagat ataupun habit ataupun tingkah laku, dan itulah tangan-tangan yang akan menggoncang dunia satu hari nanti. Sama ada dia akan mengharumkan nama negara ataupun menghancurkan reputasi negara. Dari pemimpinlah sebenarnya membentuk masyarakat yang holistik. Okey. Jadi untuk peringkat organisasi pula, kalau kita buat analogi, ibarat sebuah rumah. Kalau pembentukan yang biasa-biasa, mula-mula individu, antara pasir-pasir, tanah-tanah liat yang kita kumpulkan untuk menjadi satu bata. Ini analogi dia. Bagaimana batu bata itu dibentuk? Nak kita perlukan, kita mahukan batu bata itu batu bata yang padat, padu, kuat, dibaling pun tidak hancur. Apa yang kita perlukan? Apa pembuatan yang kita boleh analogikan? Kita akan masak dia. Selepas kita membentuk batu bata, kita akan masak dia. Masak menggunakan api. Api, kalau terlalu panas pun tak boleh, kalau terlalu perlahan pun tak boleh. Jadi kita bersederhana. Kita bentuk dia menjadi sebuah batu bata yang cukup kuat untuk dibuat dinding-dinding. Tahan kalau dibuat tembok-tembok. Itu analogi sebagai seorang individu. Jadi daripada pasir tanah yang dipilih, sebagai contoh student-student ni, dipilih, kita betul-betul pilih yang betul-betul mantap, betul-betul berprestasi tinggi, berfikiran cerdas, mempunyai fizikal dan mental yang kuat. Itulah baru akan terbentuknya sebuah batu bata yang mantap. Cara corak pembelajaran mereka, kita tidak beri terlalu keras dan tidak juga terlalu perlahan seperti api. Kalau terlalu marak, terlalu kuat temperature dia, mungkin batu bata itu akan pecah. Atau kalau terlalu perlahan pula, mungkin akan tidak kuat. Jadi kita kena bersederhana. Menjadi seorang individu yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Dan untuk membentuk batu bata, membentuk tembok-tembok melalui batu bata tadi, dan individu-individu ni akan menjadi sebuah kelompok. Kumpulan-kumpulan yang mantap juga. Menjadi sebuah, analoginya menjadi sebuah tembok yang menghalang daripada tembakan. Kuat atau tidak berasal daripada apa batu bata yang kita pilih tadi. Daripada tembok-tembok tu kita dirikan sebuah rumah. Rumah itulah akhirnya menjadi sebuah rumah yang cantik, kukuh, komplit, dianalogikan sebagai sebuah organisasi yang mantap. Keseluruhan organisasi yang mempunyai ciri-ciri perlindungan
pengudaraan yang baik, persekitaran yang cantik di sekelilingnya. Kalau kita nak tambah pokok, hiasan dan sebagainya, dah sedia ada cantik, kerana asalnya daripada batu bata yang kukuh menjadi dinding-dinding dan menjadi sebuah rumah yang cantik dan kukuh serta mempunyai ciri-ciri perlindungan yang baik. Maka itulah analoginya, nilai kepimpinan membentuk insan holistik. Jadi sebelum saya menutup perkongsian ini, ingin saya ulang sekali lagi bahawa Allah tidak melihat kita zahiriahnya, tetapi Allah melihat hati kita. Bagaimana kita menggunakan hati untuk berfikir, bagaimana kita menggunakan hati dan akal untuk melakukan sesuatu, sama ada baik atau buruk. Bagaimana kita menggunakan hati dan akal kita untuk menghulurkan bakti, sama ada kepada kedua bapa kita, kepada masyarakat dan kepada negara. Sebagai seorang insan biasa, kita tidak lari daripada melakukan kesilapan. Di bulan Ramadan yang penuh barakah inilah kita ambil peluang untuk kita bertaubat dan kita beribadat bersungguh-sungguh, supaya amalan baik kita diterima dan segala kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Ramadan ini bukan datang setiap bulan, ia hanya setahun sekali. Jika kita tidak ambil peluang ini, maka sia-sialah kita sebagai seorang insan, seorang Muslim, seorang Islam yang mengaku bahawa kita adalah seorang hamba Allah yang taat, patuh dan beriman. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.